Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu harap awak semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, ah, jaga kesihatan, jaga diri ya. Baik, sebelum kita memulakan kelas kita, kita baca dulu umum kitab Al-Fatihah. Bismillah. Okey, jadi sambungan daripada tajuk yang lepas. Tajuk yang lepas cikgu ada share video, cikgu pun tengok juga video tu, sangat menarik sebenarnya. Ada gambar-gambar dan nota dia pun sangat ringkas. Jadi minggu ni cikgu sediakan video cikgu. Minggu lepas tu video untuk satu topik satu bab. Jadi hari ni kita tumpukan pada tajuk kita sajalah. Okey, 7.3 zon iklim sejuk. Jadi kalau ikutkan zon iklim sejuk ni dalam buku teks muka surat 110. Okey, kalau tak ada dalam buku teks, awak carilah menggunakan buku teks digital tu yang cikgu share. Jadi kalau zon iklim sejuk ni, kawasan zon ni maknanya kalau kawasan yang lebih besar, lebih luas lah. Okey, jadi iklim ni, kawasan yang terlibat saja iklim tu. Jadi dia mengalami musim sejuk yang panjang dan melampau, iklim tundra. Iklim tundra. Mengalami musim sejuk yang panjang dan melampau, iklim yang paling sejuk ni, iklim tundra ni. Okey, kawasan mana yang terlibat ni kawasan ni? Pantai Utara Asia, terutamanya pantai utara Siberia yang terletak dalam lingkungan garisan Arktik. Okey, benda utara Siberia ni kat mana? Okey, awak tengok dalam buku teks tu, peta muka surat 108. Okey. Iklim tundra tu yang warna hijau, kawasan warna hijau atas tu lah. Ni. Okey, kawasan warna hijau iklim tundra ni. Okey, kalau dalam buku teks warna hijau. Kalau dalam buku ni sini kawasan ni. Ni. Utara ni. Ni utara Rusia iklim tundra iklim yang sangat sejuk. Okey, sebab dia dekat dengan kutub utara. Jadi kawasan utara Rusia ni. Nama dia iklim tundra iklim yang terlampau sejuk. Okey, jadi awak boleh rujuk selalulah kat mana tu. Dia dekat dengan lingkungan garisan Arktik. Pantai utara Siberia ataupun Rusia pun boleh di kawasan tu Okey, hujan dia menerima kepasan tahunan. Okey, kepasan ni yang sedikit iaitu antara 200 hingga 300 mm. Kepasan ni hujan sama ada hujan ataupun salji. Maknanya hujan ni sikit je. Okey, kebanyakan turun pada musim panas dalam bentuk hujan beragam. Musim sejuk sentiasa diliputi salji sebab dia ada salji tu. Jadi hujan dia tak banyak. Hujan dia tak banyak. Okey, min suhu bulanan. Min tu minima. Minima suhu bulanan negatif 14 darjah Celsius. Kalau bawah negatif 1, negatif 2 tu sejuk dah. Kalau negatif 14 ni memang beku lah. Okey, suhu musim panas dia jangka masa pendek. Okey, musim panas dia pendek je. Antara Mei hingga Ogos dalam 3 bulan gitu je. Okey, sederhana sejuk dengan suhu kurang daripada 10 darjah Celsius. Maknanya musim panas dia pun sejuk juga. Okey, suhu dia masih tetap kurang daripada 10 darjah Celsius. Mungkin 8, mungkin 7. Jadi masih sejuk musim panas dia pun. Dan dia sekejap saja di antara Mei hingga Ogos. Okey, jadi suhu musim sejuk dia panjang. Okey, selama 8 bulan. Okey, jadi 4 bulan je lah lebih kurang panas dia. Panas dia pun masih sejuk 10 darjah Celsius. Okey, sangat sejuk dengan suhu antara negatif 32 hingga negatif 50 darjah Celsius. Bayang sejuk warna. Okey, sejuk sangatlah sebab ia negatif Dia ni kalau cuaca kalau iklim, kalau dia makin negatif, dia makin sejuk. Okey, dia makin kecil nombor tu dia makin sejuk. Kalau kita buka aircon itu kok, kalau 25, 26, 27 tu kau panas. Kalau nak sejuk kita buka 18, 17, ada buka sampai 16, 15. Makin sejuk lah tu. Okey, julat. Julat suhu ni beza di antara suhu yang paling besar dan yang paling kecil. 42 Celsius. Jadi dia besar lah julat dia ni. Okey, jadi cikgu tinggal nak tengok dekat hujan. Okey, ni graf untuk hujan dan suhu. Okey. Ni hujan dia sampai 10 je tak banyak. Okey. Ni hujan
Lepas tu ni adalah okey, hujan yang kat sini yang hujan kat sini. Hujan yang garis, yang graf bar ni graf bar. Suhu ni adalah yang garis, graf garis, graf garis adalah suhu. Ni adalah graf gabungan ni, digabung di antara graf berpalan dan juga graf garis. Jadi kalau tengok sini hujan di sikit-sikit ya, Mac, April, Mei ni sikit, berarti banyak sikit Jun, Julai je lah. Tu pun tak banyak sangat. Tak sampai 50 mm. Suhu pun bermula daripada negatif. Banyak duduk bawah. Atas sikit itu pun sampai 10 darjah Celsius sahaja. Okey, angin yang macam mana? Angin baratan bawa hujan maksimum pada musim panas. Ribut saji sebelah aku dan kelajuannya kira-kira 200 km sejam. Okey, ada ribut saji ya. Okey. Okey, tengok info geografi kat sini. Vostok di Antartika, dekat kutub utara tu Antartika, merupakan kawasan paling sejuk di dunia dengan suhu kira-kira negatif 89.2 darjah Celsius. Bayangkan, kita kalau 30 kita rasa panas sangat. Dah dia negatif 89, memang sejuk. Memang tak nak duduk kat situ. Banyak kata gitu. Di benua Asia, Oymyakon, Rusia merupakan tempat paling sejuk yang didiami oleh manusia. Di kawasan tu je lah boleh duduk ni. Okey, dekat Rusia ni. Lepas pada tu memang tak duduk lah. Kita mungkin akan mati kalau kita pergi ke situ. Okey, jadi pengaruh dia apa kegiatan dia macam mana dia punya kawasan tu. Okey, apa yang dia buat. Okey, jadi kawasan ni kegiatan dia perikanan, ikan ditangkap untuk keperluan sendiri, sumber protein penduduk. Sebab dia banyak kawasan yang berair kan. Jadi ikan boleh dekat sendiri je. Okey, tempat dia di mana, lokasi kegiatan, Siberia Utara kat atas tadi dah. Okey, pengaruh iklim pada musim panas, kegiatan menangkap ikan paus, skut dan salmon dijalankan. Ikan paus dia dekat menggunakan harpun. Harpun ni dia macam, ni lah. Lembing tapi dia untuk tangkap ikan. Dia tangkap ikan kita lah. Senangnya sebab dia kawasan salji lah. Ni baru singa laut dia. Okey, dari segi dia ada dua je, perikanan dengan pemburuan. Penanaman tak ada. Sebab dia dapat sejuk. Dia pokok-pokok dia tak berapa boleh hidup molek lah. Okey. Hasil beruang membekalkan daging sebagai sumber makanan, kulit untuk membuat kayak, khemah dan pakaian, tulang untuk membuat rangka khemah dan lemak untuk menyalakan pelita serta memanaskan iglu. Iglu tahu tak? Macam dalam kartun. Dulu ada kartun iglu. Dia duduk dalam rumah salji tu. Okey, tempat di Siberia Utara. Pekerjaan orang Eskimo. Dia orang Eskimo nama dia tu, orang-orang dia tu. Berubah mengikut musim. Pada musim sejuk, mereka memburu binatang seperti walrus, singa laut inilah, serigala dan rusa kutub karibu. Okey, binatang ni berbulu tebal lah biasanya sebab kawasan sejuk. Ni dia iglu iglu ni. Rumah salji ni. Okey, nyatakan ciri utama iklim sejuk di Siberia. Sejuk yang melampau. Ciri utama dia ni. Atas sekali ni. Sejuk yang panjang dan melampau. Terlampau sejuk lah. Dan lama. Masa panas. Musim panas dia pun sekejap. Tu pun masih sejuk. Okey, tengok glosari ni. Okey, istilah lah glosari ni. Kepasang maksudnya istilah hujan. Hujan batu, salji dan sebagainya yang terhasil dari pemeluapan wap air di udara dan jatuh di atas permukaan bumi. Di kepasan ni tak kisahlah. Sesuatu kan pelik pula. Jadi hasil daripada pemeluapan. Dia jatuh ke muka bumi sama ada dalam bentuk hujan ke salji ke gitulah. Kalau kepasan ni, awak ingat jatuh daripada bumi. Daripada udara ke bumi. Hak benda jatuh. Sama ada dah pergi hak benda jatuh. Bukan tahi bintang gitu. Sama ada hujan ataupun salji lah. Okey, harpun sejenis lembing pendek untuk menangkap ikan. Eskimo, orang yang mendiami kawasan Arktik. Eskimo ni kalau mai kat kita ni memang tak nak duduk lah. Sebab dia biasa dengan kawasan yang sejuk. Mai kat kita bagi dia panas sangat lah. Okey, itu iklim di zon sejuk. Itu iklim tundra. Zon sejuk, iklim tundra. Okey, zon iklim sederhana sejuk pula. Okey, tengok kat sini.
Kita tengok kepada iklim Laurentia. Okey, sebenarnya iklim uh, di zon sederhana sejuk ni ada dua, iklim Siberia dan iklim Laurentia. Okey, jadi yang ni kita tengok iklim Laurentia. Dikenali sebagai iklim sejuk sederhana Pantai Timur atau iklim monsun sejuk sederhana. Kawasan yang mengalami iklim juga akan mengalami 4 musim, itu musim bunga, musim panas, musim gugur dan musim sejuk. Okey, di zon sederhana sejuk ni je ada 4 musim. Kata 4 musim tu. Kawasan iklim lain tak ada 4 musim ni. Jadi kawasan ni lah hak comelnya orang kata tengok. Okey, kawasan di mana? China Utara, Korea Utara dan Jepun Utara. Yang ni pun ada diterang dalam video yang cikgu share tu. Okey, jadi hujan ni macam mana? Hujan ni banyak sikit lah, antara 500 mm hingga 1000 mm. Hujan turun sepanjang tahun. Tadi dia turun pada musim panas je. Dan dia turun sebagai hujan perlatan tau. Okey, hujan lebih banyak pada musim panas, sahaja turun pada musim sejuk. Hujan maksimum dibawa oleh angin monsun tenggara pada musim panas. Okey, ni suhu dia. Bawah ni hujan. Okey, naik sikit ni. Graf dia tengok. Badan tadi, okey, suhu dia pun dah landai sikit lah. Tak tinggi sangat. Jadi dah kurang sikit sejuk dia. Okey, min suhu tahunan 9 darjah Celsius hingga 17 darjah Celsius. Okey, min purata lah kira. Suhu musim panas sederhana panas dan singkat iaitu antara 21 hingga 26 darjah Celsius. Suhu musim sejuk sangat sejuk, panjang dan kering iaitu -6 hingga 10 Celsius. Ni kurang sikit daripada yang tadi. Okey, julat suhu tahunan 30, 20 hingga 30 darjah Celsius. Okey, dia ada angin juga. Tadi ibu saji kan. Arus sejuk merendahkan suhu di kawasan pantai Jepun, China, Korea Utara dan Siberia. Musim dingin adalah kering kerana angin monsun barat laut bertiup daripada barat. Okey, dia ada angin. Jadi kawasan mana? Kawasan China Utara, di utara China, Korea Utara dan juga Jepun Utara. Jadi kalau dalam buku teks, awak boleh tengok peta tu. Iklim Laurentia yang warna kelabu tu. Kawasan Korea Utara kat situ. Okey, China Utara dan Jepun Utara. Kawasan ni masih sejuk lah, sederhana sejuk dan ada 4 musim. Okey, jadi apa kegiatan dia? Sama juga pertanian dan perikanan. Okey, kegiatan dia pengeluaran makanan untuk wadah tempatan. Yang tadi tak ada pertanian ya. Yang ni pertanian dan perikanan. Okey, kalau tengok yang tadi tu perikanan dan pemburuan. Okey, ni pertanian dan perikanan. Okey, dia pengeluaran makanan untuk penduduk setempat. Lokasi dia Hokkaido, Jepun, dataran Manchuria, China dan Korea Utara. Okey, paruh iklim suhu musim panas yang sederhana iaitu 20 dan suhu musim sejuk 10 darjah Celsius. Sesuai untuk penambangan gandum, kentang, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi boleh tanam lah sebab suhu di antara ni. Okey, hujan dia 1000 mm yang menggalakkan pertumbuhan tanaman. Jadi pokok boleh hidup. Okey, perikanan, penangkapan ikan adalah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Kalau pernah tengok dalam Astro, dia ada buat video macam mana ditangkap ikan di kawasan mana cikgu? Rasa tak silap di kawasan Korea lah, Korea Utara mungkin. Sangat canggih, sangat sophisticated dan juga tempat dia tu bersih. Tempat pasar ikan itu. Dan seronok kalau boleh tengok cerita tu. Okey, sepanjang pantai negara Jepun, tempat dia pelabuhan perikanan utama di Jepun ialah Hakodate, Wakainai dan Kushiro. Mungkin video yang tengok tu di Jepun lah. Cikgu tak ingat lah. Okey. Pengaruh dia, pantai Jepun terletak di persimpangan arus panas Kuroshio dan arus sejuk Oyashio yang menggalakkan pertumbuhan plankton. Laut di sekeliling Jepun kaya dengan hasil laut. Okey, kegiatan perikanan dijalankan pada musim bunga dan musim panas. Okey, jadi uji diri 7.3, bilakah sesuai untuk mengusirkan tanaman di kawasan iklim beriklim Laurentia berikat rasa. Apakah cuaca mereka pada penting terhadap kegiatan perikanan di Jepun? Pada masa mana ni? Sesuai dia. Pada masa ni lah. Musim panas yang sederhana sebab suhu masa ni 10 hingga
20 darjah Celsius. Jadi menggalakkan pertumbuhan tanaman. Okey, mengapakah cuaca mainkan peranan penting terhadap kegiatan perikanan di Jepun? Kerana menggalakkan pertumbuhan plankton ya. Yang kaya dan juga laut di Jepun tu kaya dengan hasil perikanan dia. Jadi kegiatan dia dijalankan pada musim bunga dan musim panas. Okey, cuaca pada musim itulah. Okey, seterusnya. Okey, 7.5 zon iklim panas sederhana. Okey, ni iklim diambil iklim China. Okey, zon musim panas sederhana. Sebenarnya iklim zon sederhana panas ni kita ada 3 iklim. Ada iklim China, iklim stepi dan iklim Mediterranean. Tapi dia ambil dia ambil iklim China je lah. Dia ambil contoh Indonesia je. Nanti awak doa banyak sangat kena belajar. Kata awak banyak nak kena belajar ni. Okey. Iklim China ni dia adalah zon sederhana. Zon sederhana panas. Okey. Jadi iklim ini juga dikenali sebagai iklim musim panas sederhana atau iklim panas sederhana Pantai Timur. Kawasan mengalami iklim jenis China akan melalui 4 musim. Okey, sama lah macam tadi. Musim bunga, musim panas, musim gugur dan musim sejuk. Bukan musim buah. Ya, musim bunga, musim panas, musim sejuk. Musim luruh. Musim luruh ada. Musim buah tak ada. Okey, kawasan di mana? China Tengah dan Selatan. Tadi China Utara lah. Korea Selatan, Jepun, di selatan juga dan Taiwan di utara. Okey, masuk Taiwan sikit. Okey, hujan dia banyak sikit antara 508 dan 1520. Kebanyakan hujan turun dalam bentuk hujan siklon. Hujan siklon. Hujan siklon ni macam ribut lah cukup. Okey, hujan dia tinggi pada musim Jun dan Julai. Okey, ni suhu dia, keadaan suhu dia. Okey, suhu tahunan 15 darjah Celsius. Suhu musim panas sederhana panas iaitu 28 darjah Celsius Mei hingga September. Suhu musim sejuk sederhana sejuk dan kering dengan suhu kira-kira 5 darjah Celsius. April hingga Oktober. Okey, julak suhu tahunan melebihi 25 darjah Celsius. Okey, angin apa yang terlibat? Angin monsun tenggara bertiup ke kawasan tekanan rendah pada musim panas dan membawa hujan lebat. Pada akhir musim panas, China Selatan. China Selatan ni maksudnya negara China di kawasan selatan. Hong Kong dan Taiwan mengalami ribut taufan kerana siklon tropika bertiup dari lautan Pasifik. Siklon ni ribut lah. Kalau tengok kalau saya kat sini, siklon tropika. Ribut panas yang berputar dan terbentuk di kawasan perairan tropika. Hujan siklon. Hujan disebabkan oleh udara panas yang lambat bergerak ke kawasan udara yang lebih sejuk. Okey, jadi pengaruh dia, apa kegiatan dia? Pertanian dan peternakan. Ni lain sikit. Dia ada ternak pula, tapi masih ada juga pertanian. Okey. Yang tadi pertanian dan perikanan. Okey. Kegiatan dia penanaman padi dan gandum sebagai sumber makanan penduduk. Okey, lokasi ni tempat lah. Padi ditanam di kawasan lambas sungai Yangtze. Penanaman teh. Okey, ada teh di kawasan bukit antara lembangan Zhangjiang dengan Zhejiang. Sederhana panas ni maksudnya dia sebenarnya duk panas mana lagi lah. Masih sejuk jugalah. Kawasan pengeluaran gandum utama tapi masih sesuai lah. Boleh tanam teh lah. Macam kita kat Cameron kan. Dia kena sejuk gitulah tapi panas juga. Panas dia lembut-lembut je. Kata panas-panas suang je. Tapi kalau sejuk sangat teh pun dia nak hidup. Okey. Kawasan pengeluaran gandum utama adalah di dataran China Tengah. Okey, pengaruh. Suhu musim panas 28 darjah Celsius dan hujan tahunan melebihi 1000 mm sesuai untuk penanaman padi. Aktiviti menanam padi dijalankan pada musim hujan. Boleh tanam padi musim hujan. Gandum dan teh ditanam di kawasan suhu sederhana panas iaitu 16 hingga 18 darjah Celsius. Okey, dia tak boleh kawasan yang sejuk sangat dan panas pun memang tak boleh lah. Teh ni dia manja sikit. Dia sederhana, dia tak apa.
Okey, penternakan China merupakan pengeluar dan pengguna hasil ternakan utama dunia. Penternakan tinggi terhadap produk berasaskan daging dan susu segar kerana kerajaan China menggalakkan peningkatan taraf kesihatan rakyat. Oh, dia penting rakyat dia. Minum susu, makan daging penting kesihatan. Okey, kawasan mana lokasi dia? Penternakan utama di sini ialah Shanghai Barat, ini Mongolia Yili dan Shizhuang Shanlu. Kawasan ternak ayam pula di Shandong. Kawasan peternakan Fizi, Hunan, Henan, Shandong dan Ainhu. Okey, suhu musim panas dan yang sederhana panas itu 28 darjah Celsius dan suhu musim sejuk kira 5 darjah Celsius sesuai untuk kegiatan peternakan lembu. Dia lembu sejuk lah, mandek lembu dia. Peternakan dijalankan di kaki bukit kerana suhunya lebih sejuk. Suhu dingin menggalakkan pertumbuhan rumput untuk makanan ternakan. Kalau tengok gambar dekat belakang ni, molek ni kawasan teh dia lah. Dia sejuk-sejuk gitu, sejuk dan panas. Sederhana panas. Okey, apakah ciri iklim China? Iklim apa? China ni dia ada banyak juga. China Selatan, China Utara. Kalau China Selatan, dia sejuk. Iklim dia sederhana. Panas. Okey, iklim China. Nyatakan kegiatan ekonomi utama penduduk di kawasan beriklim China, iaitu pertanian dan juga penternakan. Okey, akhir sekali 7.6 zon iklim panas. Okey, iklim ni yang panas dan kering sepanjang tahun. Zon iklim panas ni dia ada 3 iklim dia sebenarnya. Iklim gurun panas nama dia. Kalau awak tengok balik, iklim gurun panas, iklim khatulistiwa termasuk dalam zon iklim panas. Okey. Itu iklim khatulistiwa tu. Iklim mana iklim khatulistiwa? Iklim kita lah. Negara kita iklim khatulistiwa. Okey, ingat tak? Dan juga iklim monsun tropika tu termasuk juga dalam di zon iklim panas. Di zon panas lah kiranya. Okey, jadi kawasan mana Gurun Arab ni dia ambil saja contoh iklim gurun panas di Arab. Okey, angin timur yang kering bertiup di kawasan darat dan tidak membawa hujan. Hujan pun tak ada, kering je padang pasir. Angin saja. Okey, suhu dia 25 darjah Celsius. Okey. Suhu musim panas sangat panas, itu antara 32 hingga 36 Celsius. Kita 28, 29 pun panas dah. Kalau 30 pun tak tahu lah, dia akan nak menetik dah. Bayangkan kalau 30 lebih ni sangat panas lah. Suhu musim sejuk, sederhana sejuk itu kira-kira 16 darjah Celsius. Kita tak ada lah ni. Musim sejuk ni kalau di khatulistiwa ni di iklim kurung dia ada juga musim sejuk. Bulat suhu tahunan 17 hingga 20 darjah Celsius. Okey, jumlah hujan tahunan kurang 250 mm mewujudkan keadaan gesang yang sangat kering. Awak tengok gambar kat belakang tu, gesang lah macam padang jaruk pada terkukuh. Okey, tengok kawasan sini hujan pun tak ada. Jun, Julai, Ogos tak ada langsung hujan. Ada sikit-sikit je. Okey, suhu dia pun tinggi molek je sampai kat 35 darjah Celsius. Okey, tengok lagi. Cuaca pada musim siang 40 darjah Celsius kerana kekurangan letupan awan menyebabkan pecahan matahari terus ke permukaan bumi. Cuaca pada musim malam pula sejuk 5 darjah Celsius kerana langit tidak berawan dan haba dipadatkan ke atmosfera dengan cepat. Jadi maksudnya kalau kawasan gurun ni dia panas-panas sangat siang, malam sejuk-sejuk betul kata. Tapi kalau kita ni alhamdulillah lah di khatulistiwa ni sebab kita ada banyak awan. Banyak awan jadi maksudnya kita dok lah. Kalau kata panas-panas sangat, sejuk-sejuk sangat, masih ada lindungan awan ni. Jadi kuranglah kalau suhu pun dok lah panas sangat. Stabil. Malam pun dok lah panas sangat. Dok lah sejuk sangat tau. Kadang kita tidur pukul 10, pukul 11, 12 tu dok panas. Dok sejuk lagi. Ada ke subuh barulah sejuk sikit. Waktu malam-malam pun tidur pakai aircon. Tapi kalau dekat gurun panas ni, dia malam pun jadi sejuk sangat. Sebab dia tak ada awan. Jadi haba tu derah naik ke udara balik. Dan haba kalau matahari pancar cahaya kena lalu bumi ni. Sebab tu dia sangat panas kawasan ni. Jadi apa yang dia perlu buat dari segi pertanian dan peternakan. Tengok ni ada unta, kambing. Gini lah dia. Tanam pokok kurma. Okey. Jadi kegiatan dia menanam pokok kurma secara besar-besaran untuk mendapatkan buahnya. Okey, pokok jenis-jenis lain tu hidup pokok kurma sesuai kawasan ni panas ni.
Okey, lokasi ladang buah kurma di wilayah Qasim, Arab Saudi. Pokok kurma ditanam di kawasan oasis secara ladang. Pokok kurma dapat tumbuh pada suhu 7 hingga 40 darjah Celsius. Kurma ni pokok dia tahan keadaan cuaca panas. Sebab tu sesuai di kurung Arab. Okey, kawasan oasis tu apa dia? Nanti kita tengok Pulasari ya. Okey, dari segi peternakan dia ada kambing, unta, biri-biri, lembu. Okey, untuk daging, susu, kulit dan bulu. Okey, kemudian ladang ternakan unta di Hudaybiyah, Arab Saudi. Ladang ternakan lembu di Gurun Arab. Okey. Jumlah hujan tahunan yang kurang menyebabkan rumput dan semak-semak tumbuh rendek dan jarang. Rumput ini dijadikan makanan ternakan seperti lembu, kambing dan unta. Dia tak segar lah tumbuh-tumbuhan ni, tak segar sangat. Cek-cek, genek-genek. Tapi ada itu cikgu tengok cerita dekat Astro tu, dia rancangan tu, dia ada juga kawasan yang ditanam rumput-rumput yang segar sikit lah. Kawasan tu diseliling tanam maknanya sebab untuk nak bagi makan kepada hasil ternakan dia orang ni. Nak bagi makan kepada kambing, bibi. Jadi ada kawasan tu ditanam jadi dia subur untuk peternakan dia. Okey, kalau tengok unta pun kuruh-kuruh je. Unta ni sebab dia mampu hidup di kawasan yang bergurun panas. Okey, tengok Pulasari istilah dulu oasis. Apa dia? Kawasan yang subur dan mempunyai air daripada pasir. Kawasan hak ada subur tu sikit ni. Hak ia boleh tanam pokok kurma ditanam di kawasan oasis secara ladang. Adalah kawasan yang subur sikit pada pasir tu. Kadang-kadang oasis ni dia macam kita nampak air tau. Kita kejar kan nampak air dekat gurun tu. Kejar-kejar tak ada. Kejar tak ada. Okey, jadi alhamdulillah setakat tu lah bab 7 kita. Habis dah ni bab 7. Jadi boleh juga baca imbas kembali. Tapi tak perlu salin lah imbas kembali. Awak cuma buat nota saja, sambung daripada 7.2 tu awak tulislah 7.3, 7.4, 7.5. Dia kotak-kotak je kan. Dia nampak je panjang sebenarnya buat kotak-kotak je dia besar sebenarnya. Benda ni tidak panjang mana. Cuma dekat kegiatan tu je lah. Kegiatan tu awak nampak banyak sikit sebab dia buat dalam bentuk kotak. Dia buat dalam bentuk kotak-kotak. Jadi nampak banyak lah sebenarnya. Tulisan dia tu sikit-sikit je. Jadi awak nota pemula 7.3 sampai 7.5. Okey, sampai 7.6 lah. Okey, habis dah ni tadi iklim. Lepas tu buat cabaran minda. Awak buat sesuatu jangan susah hati lah. Soalan minda buat soalan nombor 1, soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Okey, 1, 2, 3 je. Okey, yang ni boleh dijadikan sebagai nota juga ni. Suruh awak isi tempat kosong. Macam yang ni. Sebagai nota lah. Okey, dia kata soalan nombor 4 tu kita bincang sikit soalan kebab. Taufan merupakan angin kencang yang melanda negara-negara di Asia. Jelaskan kesan buat Taufan pada manusia di alam sekitar. Kesan dia senang je tau. Dalam TV semua masuk. Kemusnahan. Harta benda, tanaman, tempat tinggal, kadang-kadang bangunan pun boleh runtuh. Banyaklah kemusnahannya. Kesan dia kepada manusia dan alam sekitar. Jadi kalau ribut yang biasa-biasa dekat Malaysia ni tak sangat, tak nampak sangat. Kalau dekat negara putih, dekat Jepun, dekat China, ribut yang kuat. Sangat memberi kesan kepada manusia. Jadi habis dah untuk bab 7. Okay, InsyaAllah kita boleh sambung bab 8 pula. Jadi sekian dulu topik kita pada hari ini. Okey, jadi untuk lebih detail boleh tengok melalui grup. Okey, jadi kita sudahi dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Subhanakallah. Okey, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Terima kasih yang online dengan cikgu. Wallahu a'lam.